Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan menjalani satu CPD lagi yang bertajuk My Channel lah, untuk My Channel sekaligus sebagai suatu wadah untuk kajian tindakan dan inovasi. Jadi hari ini kita bukan sahaja membincangkan My Channel, pelaksanaan My Channel, tetapi juga sedikit sebanyak tentang kajian tindakan dan inovasi. Baik, apa itu My Channel? My Channel adalah satu bahan atau kaedah atau strategi pengajaran dan pembelajaran ataupun kemenjadian murid atau penambahbaikan sekolah yang dibuat dalam bentuk video berdurasi 10 minit yang dibuat naik dalam channel YouTube guru-guru SMK Pasir Gudang 3. Okey, siapa yang kena buat My Channel ni ya? Jadi sebenarnya semua guru SMK Pasir Gudang 3 pada tahun ini, tahun 2021, yes, maksudnya setiap guru kena ada sekurang-kurangnya satu video daripada mana-mana subjek yang diajar ataupun intervensi mana-mana program kemenjadian murid dan juga ataupun program penambahbaikan sekolah. Okay, kenapa kena buat My Channel ni? Guru-guru SMK Pasir Gudang 3 khususnya perlu melaksanakan My Channel sebagai salah satu keberhasilan guru ataupun sumbangan guru lah, dan juga ia akan dikreditkan dalam PMS cikgu pada hujung tahun nanti. Selain daripada itu, ia juga menyahut program inovasi dan kajian tindakan di peringkat PPD, JPN dan KPM. Dan juga secara tidak langsung, jika cikgu telah berjaya melaksanakan My Channel, bonus 20 mata kredit dalam pengkaryaan jika cikgu key in kan dalam SPLG, SPL KPM. Kalau cikgu tengok di sini, bahagian penulisan dan pengkaryaan kreatif nombor 8 tu, itu ada 20 markah mata kredit, dan sekiranya ia diiktiraf sebagai satu bentuk inovasi, boleh tambah lagi 20 mata kredit. Cuma inovasi ni bergantung pada pihak sekolah lah pengiktirafannya. Cikgu tak boleh isi sendiri ataupun boleh isi, tapi dia punya pengiktirafan tu adalah daripada pihak sekolah lah. Baik, seterusnya apakah perbandingan My Channel tahun 2020 dengan yang kita laksanakan tahun ini? Dari aspek video dalam channel, tahun lepas alhamdulillah kebanyakan guru memang telah berjaya mewujudkan channel, tetapi kita tak dapat nampak video yang betul-betul ke arah pengajaran dan pembelajaran, ataupun ada video yang tersalah konsep yang mana cikgu menggunakan pelajar sebagai alat ataupun untuk bantu mengajarnya. Dan tahun ini ialah guru sendiri perlu memuat naik video yang cikgu hasilkan sendiri. Okay. Durasi video pula pada tahun lepas kita tetapkan 3 hingga 5 minit sahaja, tapi untuk tahun ini minimumnya adalah 10 minit. Okay. Jadi fokusnya pula tahun lepas kita fokus hanya kepada akademik, iaitu untuk bantuan dalam PDP. Tapi tahun ni kita buat 3 aspek, iaitu dalam PDP, sama ada PDPC atau PDR, kemenjadian murid dan juga penambahbaikan sekolah. Apa yang samanya ialah pelaporan. Kedua-duanya ada pelaporan mengikut format yang disediakan. Berkenaan dengan My Channel, seperti tahun lepas juga, kewujudan pelbagai aplikasi berasaskan media sosial telah menawarkan satu wadah yang baik untuk para pengajar memaksimumkan penggunaan aplikasi tersebut dalam pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pelaksanaan pembelajaran untuk lebih inovatif dari sebelumnya. Justru pemilihan YouTube sebagai medium pembelajaran dan pengajaran diperluaskan kepada guru-guru sekolah kita melalui CPD My Channel yang dijalankan pada hari ini. Baik, objektif CPD My Channel hari ini iaitu yang pertama, menghasilkan kandungan PDP My Channel berfokus kepada tajuk ataupun topik yang telah dikenal pasti oleh guru ataupun kemenjadian murid dan juga penambahbaikan sekolah. Yang keduanya ialah penggunaan aplikasi YouTube sebagai medium pembelajaran dan pengajaran secara kreatif, inovatif untuk menarik minat. Selain itu juga dapat
kita harap dapat membuat intervensi kepada program-program kemenjadian murid dan juga untuk penambahbaikan sekolah. Okey, pada hujung CPD hari ini, diharapkan guru-guru dapat mengenal pasti tajuk ataupun topik pembelajaran ataupun isu-isu dalam kemenjadian murid ataupun isu-isu untuk penambahbaikan sekolah. Yang keduanya dapat membuat kerangka intervensi bagi isu yang telah difikirkan. Bila selesainya isu itu difikirkan, caranya, mungkin caranya bukan satu, bukan dua, mungkin ada banyak cara. Cikgu terpaksa uji dulu cara yang mana cikgu nak rakamkan tu. Okey, cikgu dah decide, cikgu dah putuskan yang mana cikgu nak buat. Okey, cikgu boleh rakamkan video, pastikan dalam durasi 10 minit berkaitan intervensi tersebut. Boleh jadi dari peringkat pelaksanaan ataupun daripada peringkat isu sehinggalah pelaksanaan dan hasil daripada video tersebut. Ataupun dari awal sehingga akhir adalah intervensi pun tak jadi masalah. Itu bergantung kepada kreativiti guru masing-masing ya. Okey, kemudian bila dah rakam, akhir sekali diharapkan cikgu dapat memuat naik video ke channel YouTube masing-masing. Dan bukan akhir, yang terakhir barulah menulis pelaporan ringkas menggunakan format yang akan saya kongsikan. Baik, dekat sini saya kongsikan juga kepada cikgu cartagan pelaksanaan My Channel untuk bulan ini, iaitu pada hari ini, minggu ini adalah pelaksanaan CPD dan juga cikgu akan menjalani PLC bersama ahli kumpulan PLC masing-masing dan juga cuba cari isu-isu dalam PDP ataupun kemenjadian murid dan juga penambahbaikan sekolah tadi tu, dan juga saya akan kongsikan dalam minggu ini, dalam bulan ini, tajuk ataupun cikgu boleh daftarkan tajuk My Channel dalam Google Form yang akan saya sediakan. Seterusnya, pada bulan April diharapkan cikgu dapat laksanakan isu intervensi tersebut dan juga telah pun membuat rakaman tu dalam bulan 3, bulan ni juga buat rakaman. Maknanya paling lewat cikgu boleh muat naik video tersebut dalam bulan April. Kemudian cuba sebarkan video tersebut kepada pelajar ataupun kepada kumpulan sasaran cikgu, dan juga akan ada penilaian ataupun semakan dalam kumpulan, kita buat cross check dalam kumpulan PLC, dan penghantaran soft copy dan hard copy-nya adalah bermula pada 1 Mei. Dan kita tahun ni My Channel kita akan diharap dapat selesai pada bulan Mei jugalah. Kalau lambat nanti pada hujung tahun kita ada fokus yang lain pula kan. Jadi kita selesaikan dulu bahagian ni, dan urusan penilaian PMS My Channel ni adalah yang akan dilaksanakan oleh pihak pentadbir lah selepas 9 hari bulan Mei. Okay. Jadi diingatkan cikgu-cikgu bahawa sebenarnya proses ni adalah satu proses yang mudah saja, yang mana kita tahu konten, kita tahu kandungan ini isu yang kita nak bawa, yang sama ada PDPC ataupun kita nak cuba buat intervensi tentang penambahbaikan sekolah ataupun kemenjadian murid. Kemudian kita rakamkan dan kita muat naik dalam channel masing-masing. Dan dah muat naik tu maksudnya kita kena sebar luaskan lah, kita sebarkan kepada kumpulan sasaran kita. Maknanya kalau PDP tu maksudnya kita boleh sebarkan kepada murid-murid kita. Okey, jadi satu lagi saya mengambil kesempatan pada hari ini juga untuk menerangkan kepada guru-guru tentang adanya program berkaitan dengan inovasi dan kajian tindakan yang dilaksanakan di peringkat PPD dan seterusnya, peringkat yang lebih tinggi. Sebenarnya cikgu, sekolah kita ni dah menyediakan satu platform yang baik, yang mana cikgu sediakan My Channel. My Channel tu sebagai salah satu inovasi yang cikgu boleh jalankan. Hakikatnya di luar sana pada setiap tahun ada banyak pertandingan inovasi dan pertandingan kajian tindakan dijalankan bukan sahaja di peringkat sekolah tapi di peringkat PPD, peringkat JPN, kebangsaan dan antarabangsa. Nanti kita tengok pelbagai peluang yang cikgu boleh dapatkan. Baik,
Yang ni perkongsian daripada PPD sendiri. Matlamat anugerah guru inovatif ni ialah untuk melahirkan guru yang mampu menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan kurikulum dan dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. Okey. Objektifnya ada 4 di sini, iaitu pertama, memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru yang menghasilkan inovasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Yang keduanya, menggalakkan guru mencipta atau menghasilkan inovasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Beza mencipta tu kita create, kita cipta. Benda tu belum ada orang buat, kita baru nak buat. Contohnya, benda yang orang tak pernah buat, macam lampu kereta di atas kan, bukan di depan. Contoh tu tak pernah orang buat, itu kita create. Kalau inovasi ni benda yang dah ada tapi kita ubah sesuaikan, kita tambah baik, tapi dia akan berubah lah, tapi bendanya dah ada. Itu adalah inovasi. Maknanya kita nak menggalakkan cikgu buat inovasi. Sebenarnya secara tak langsung, sebenarnya kita memang dah buat dalam kelas. Yang kita buat pelbagai cara. Mungkin dekat kelas A kita buat cara yang macam ni. Kemudian kelas lain kita buat cara yang lain. Sebenarnya perubahan cara tersebut juga, metod tu, kaedah tu juga boleh jadi satu cara kita membuat inovasi. Baik, objektif yang ketiga ialah menyediakan ruang dan peluang bagi guru menampilkan hasil inovasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran, dan akhir sekali menyebarkan hasil inovasi guru untuk dimanfaatkan oleh para pendidik yang lain. Baiklah, cuma kalau program penganugerahan guru inovatif ni adalah di peringkat PPD ni biasanya dia lebih terfokus untuk PDP lah. Okey, maksud guru inovatif ialah inovasi dalam konteks menterjemahkan kurikulum kebangsaan kepada proses PDP. Selain itu, inovasi yang asli atau penambahbaikan terhadap sesuatu yang sedia ada meliputi aktiviti pembaharuan dan perubahan positif dalam proses PDP, dan juga inovasi dari segi bahan atau kaedah atau strategi dan sebagainya untuk meningkatkan keberkesanan proses PDP. Syarat-syarat pertandingannya ialah bahan inovasi yang dihasilkan boleh meningkatkan kefahaman konsep melalui PDPC yang berkesan, bukan usaha memudahkan murid menjawab soalan peperiksaan, yang bukan untuk fokuskan pelajar boleh jawab soalan peperiksaan. Ini kita nak tingkatkan kefahaman. Seterusnya, ini mesti bahan yang dihasilkan adalah inovasi guru sendiri, bukan ambil daripada orang lain ataupun idea orang lain. Bukan apatah lagi bahan-bahan daripada internet ya. Tidak diambil dari inovasi orang lain atau mana-mana sumber lain, belum ada dalam pasaran dan mesti melalui pengarah JPN. Okey, yang tidak layak dicalonkan atau dipertandingkan ialah inovasi yang pernah memenangi tempat pertama, kedua atau ketiga dalam pertandingan ini atau pertandingan lain di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Contohnya, Ustazah Azminita kita yang telah menang pertandingan inovasi peringkat daerah tahun lepas, tempat kedua. Hakikatnya tempat pertama tu, inovasi yang sama tu tidak layak untuk dipertandingkan lagi. Kalau ada tajuk lain, tu boleh. Kemudian inovasi yang sama dan pernah dicalonkan dalam pertandingan tidak boleh, tidak layak untuk dipertandingkan. Maknanya kalau tahun lepas, contoh saya masuk ada satu tajuk tu tentang pokok, tahun ni saya nak masuk pasal pokok tu lagi, tak boleh. Kemudian inovasi yang ada dalam pasaran tak boleh dipertandingkan lagi. Dan siapa yang boleh menjadi calon-calon untuk masuki pertandingan inovasi ni ialah mestilah guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan bagi kategori kumpulan. Kalau untuk kumpulan 2 hingga 3 orang dan mesti daripada sekolah yang sama. Okey, kita tengok lagi, dia ada kaedah penilaian, ada 3 pusingan. Okey, menilai inovasi, video PDP, dokumentasi, pelaksanaan inovasi oleh calon. Kemudian melalui satu proses pemakahan menggunakan instrumen tertentu. Okey, kemudian akan ada disenaraikan pendekkan. Daripada senarai pendek tu pergi ke pusingan kedua, pembentangan dan justifikasi pemilihan senarai pendek oleh ketua panel penilai. Kemudian ada penentuan pemenang dan juga sinopsis setiap pemenang akan dilaksanakan. Dan pusingan ketiga
bahagian pendidikan dan juga jemaah nazir akan membuat penilaian dokumen, bahan dan pelaksanaan inovasi oleh calon. Setiap calon itu membuat oleh BPK dan jemaah nazir melalui sidang video, dan penentuan johan keseluruhan boleh dicalonkan menjadi ikon guru PDP. Okey, yang saya tunjukkan sekarang ni adalah garis masa penilaian bahan untuk inovasi, anugerah guru inovasi ni. Sebenarnya dia punya pencalonan taklimat telah diberikan sejak bulan Februari lagi. Okey, penghantaran adalah dalam minggu ini. Okey, minggu depan adalah penilaian pusingan pertama. 22 Mac adalah pusingan kedua, dan 25 hingga 31 Mac adalah pusingan ketiga, dan keputusan akan dihantar ke urusdia pada 1 April 2021. Apapun sebenarnya masih belum terlewat. Jika cikgu memang berminat, boleh maklumkan kepada saya dalam kadar segera, sebab kita akan usahakan untuk menyediakan bahan-bahannya. Sekiranya memenangi anugerah tersebut, hadiahnya tak banyak cikgu, tak banyak pun 3,000 lah. 3,000 dan juga sijil. Sebenarnya penyertaan pun dah dianggap sebagai anugerah kan, sebab dia adalah sijil bukan peringkat sekolah lah. Kalau kita masuk ke peringkat PPD ni, sekurang-kurangnya kita dah ada sijil daerah. Okey, kenapa nak kumpul sijil? Sebagai kepuasan kita lah, kita telah menceburi sesuatu bidang kita untuk penambahbaikan dan keseronokan kita jugalah sebenarnya. Okey, ini tapi hadiah 3,000 ni untuk johan sahaja. Dia tak ada yang 2,500 untuk naib johan, tak ada. Dia yang menang johan sahaja yang akan dapat nilai ini. Baiklah, seterusnya apa yang disampaikan oleh pihak PPD kepada saya untuk kongsikan kepada cikgu juga ialah inovasi yang dicalonkan perlu memenuhi kriteria berikut. Ini ialah dia punya pemarkah lah, kreativiti dan inovasi, kesesuaian pada idea 30%, bentuk inovasi kita tengok sama ada keboleh-laksanaan inovasi tersebut 20%, keberkesanan pengajaran guru 15%, keberkesanan pembelajaran murid 15%, potensi inovasi untuk disebar luas 10%, dan keberkesanan kos adalah 10%. Okey. Jadi maklumat yang perlu dikemukakan adalah ada borang-borang untuk lampiran A, lampiran B dan lampiran C. Ini adalah contoh borangnya, lampiran A, lampiran B dan lampiran C. Sekali lagi saya tegaskan, jika ada yang berminat ataupun dah ada bahan inovasi untuk dibawa, untuk dimajukan, boleh berjumpa saya dalam kadar segera. Sama ada tahun ni dalam segeralah. Kalau untuk tahun depan, boleh sepanjang tahun bila-bila kita boleh bincangkan tentangnya selagi tiada perubahan di peringkat PPD dan seterusnya. Baik, seperti yang saya janjikan, hari ini bukan sahaja My Channel dan inovasi, saya juga akan terangkan sedikit tentang kajian tindakan. Saya kena juga bentangkan tentang kajian tindakan ni cikgu, sebab mungkin ada cikgu-cikgu yang sentiasa bersedia untuk membuat penyelidikan, untuk buat penambahbaikan terhadap pengajaran guru sendiri. Kajian tindakan dan inovasi ni sebenarnya memang sentiasa dilaksanakan ataupun dipertandingkan di pelbagai peringkat pada setiap tahun. Jadi kalau cikgu memang ada bahan, memang ada kajian, ada penyelidikan, kita boleh bincangkan untuk diketengahkan. Sebab saya percaya cikgu-cikgu kita memang sangat kreatif, dan kita jangan rasa rendah diri yang bahan kita buat tu adalah biasa-biasa. Sebenarnya cikgu memang hebat-hebat. Kalau cikgu tengok dekat pertandingan inovasi sendiri ataupun pertandingan kajian tindakan, cikgu pun terkejut. Topik macam ni pun dia nak bentangkan sebagai kajian tindakan. Jadi sebenarnya kita juga ada potensi yang lebih besar. Cuma mungkin kita tak ada peluang untuk ke depan. Jadi cikgu hari ni saya terangkan dengan jelas. Kalau ada dan berminat, kita boleh bincangkan sama-sama untuk kita ketengahkan idea dan inovasi cikgu tu. Okay. Sebenarnya kajian tindakan ni dia lebih kepada pelaporan lah. Dia daripada inovasi yang kita hasilkan, pelaporan yang lebih berbentuk kajian dengan penulisan lebih sistematik boleh membentuk satu kajian tindakan.
Sebenarnya kalau kita dah siap dengan kita punya My Channel tu, kita buat pelaporan yang baik, pelaporan yang cantik, ikut format dia, mungkin kita boleh masuk pertandingan tahun depan. Sebab sebenarnya dari segi dokumentasi pun saya percaya Cikgu Pasir Gurang 3 memang boleh buat dengan baik. Okay, apa yang diboleh pertandingkan, selagi kita tak publish, tak terbitkan bahan tersebut, yang boleh masuk pertandingan. Kalau tak dapat tahun ni, kita buat tahun depan dan sebab setiap tahun ataupun dia ada banyak peringkat. Kan? Kalau kita terlepas yang peringkat daerah yang untuk KPM punya, kita boleh sertai pertandingan luar. Contohnya yang dijalankan dekat UTM, dekat mana-mana universiti dalam Malaysia. Sebab pembentangan tentang kajian ni kerap dilakukan di universiti juga. Okay, kelebihan ataupun keperluan dan kepentingan action research ni, nama lain untuk kajian tindakan ialah macam tadilah, sama je macam kita buat My Channel, dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan yang menjadikan guru lebih reflektif. Kita dapat membuat refleksi terhadap pengajaran kita, meningkatkan dan menambah baikkan pengajaran, menyelesaikan krisis pendidikan, meningkatkan kemahiran menganalisis dan menyelesaikan masalah, mengeratkan lagi hubungan antara rakan sejawat dan juga meningkatkan kepuasan kerja. Ini juga telah diterangkan oleh Chemist and McTaggart tahun 1988, Saldo Brown 1990, T. Subahan tahun 2006 dan juga Thompson tahun 1996. Okey. Yang nak menjadikan idea kita tu adalah memang kita boleh daftarkan di MyPro cikgu. Ini menjadikan harta intelek. Dia bukanlah sampai tahap penjenamaan tu, tapi sekurang-kurangnya idea tu adalah kita boleh setkan dia sebagai harta intelek kita punya. Okey. Ini adalah sambungan kepada tadilah AR. Hanya guru sahaja yang dapat membuat perubahan dalam suatu amalan PDP dalam bilik darjah. Antara perubahan yang boleh dimainkan oleh guru adalah melalui kajian tindakan dalam bilik darjah. Sebenarnya dalam bilik darjah ni termasuklah masa kita mengajar PDPC ni, PDPR. Video juga adalah salah satu cara untuk kita membuat perubahan tersebut. Okay, ini adalah contoh adanya persidangan penyelidikan dan inovasi. Okay. Yang ni IPG yang anjurkan. Selain pada IPG, ada daripada universiti ni UTM, ada juga dan lain-lain juga. Jadi hari ini saya mengingatkan kepada kawan-kawan supaya kita mengajak kawan kita buat perkara baik, insya-Allah dapat pahala. Ini untuk kajian tindakan dengan inovasi saja. Kalau cikgu tak kurang berminat, kita tak perlu beritahu orang kita tak nak buat dan kita harap kita simpan sendiri sajalah. Tapi yang penting untuk tahun 2021, My Channel wajib dilaksanakan oleh semua guru. Dan saya minta jasa baik guru-guru semua untuk menjawab soalan dalam Google Form yang akan saya kongsikan selepas video CPD ini dilaksanakan. Sebagai bukti tuan-tuan dan puan-puan ataupun cikgu-cikgu telah menonton video ini dan juga sebagai pengisian kehadiran cikgu dalam CPD My Channel. Jadi itu sahaja pembentangan saya untuk CPD My Channel sekaligus dengan kajian tindakan dan inovasi. Walau bagaimanapun, jika cikgu ada masalah ataupun jika cikgu ada pertanyaan bila-bila masa sahaja, bukan 24 hours lah, pada waktu yang bersesuaian boleh ajukan kepada saya. Sekian, terima kasih.